Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam berbahagia, salam pencerahan. Apa khabar saudara semua? Doa saya anda sihat walafiat. Saya hari ini berada di Keluang. Keluang ini kawasan yang agak, memanglah ini ahli parlimennya bukan parlimen daripada UMNO. Ini bukan kawasan orang kuat UMNO. Apa khabar saudara Mustafa Ilyas, saudara Syahrul Azam? Selamat malam dari Kota Baru dah. Kota Baru hujan tak? Ini Keluang ni hujan di sini. Saudara Zamari LC, saudara Sejali Saini, Hafiz Wan Basirun. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda semua sihat walafiat. Hari ini ada gempa bumi tadi tu. Saudara Ahmad Mohaini, saudara Faris Atan. Ya Bi, apa khabar Puan Ruby Din bersama dengan pasangannya. Doa saya sentiasa mengiringi saudara Ruby dan suaminya. Rawatlah cita kasih anda. Saudara Syukur Jamil, saudara Zakaria Saleh, apa khabar sahabat? Saudara Limut, begitu juga. Hai sahabat menuju akhirat. Aduh, nama sedap-sedap. Saudara Zamri, saudara Abu Nem, saudara Bakar Ahmad, semoga dirahmati Allah insya-Allah. Saudara Ali Muhammad, saudara Midi Selayang, apa khabar orang Selayang? Saya tidak ada di Kediri Selangor hari ni. Saya berada nun jauh di selatan, saudara. Di Johor, saudara. Salam PRN Johor. Saudara Tuan Eksan Sayuti. Apa khabar Kak Mina, Puan Aminah, Daik, siapa lagi? Saudara Intan Zalinda, saudara Abu Zim, Mazlan Naklan. Raja Kamal, Raja Bazlan, apa khabarku? Sungai Petani sihat ke? Sini hujan aku. Siti Zubaidah daripada Taiping. Apa khabar orang Taiping? Mestilah hujan kot. Saudara Hashim Matan dari Melaka. InsyaAllah nanti balik nanti saya singgah di Melaka. Saudara Muhammad Noor, saudara Nurzuan, Puan Marina, Miss Giman, Rokiah Mat Said, Abdul Rauf Saleh, Daud Abdul Razak, Syahrul Azam. Hujan lebat di Kota Baru dah. Baik, saya yang tak sempat saya santuni, saya minta maaf. InsyaAllah usai pencerahan ini saya akan santuni anda satu persatu. Tak ada buat apa, duduk di Keluang ni seorang-seorang duduk. InsyaAllah lah saya santuni satu persatu. Baik, seperti biasa saya harus memberi gambaran apa yang berlaku. Siang tadi semua orang tahu di Kuala Lumpur heboh. Barulah kita tahu kaki tangan kerajaan yang ramai. Sebab bila berlaku gempa bumi yang menggegarkan, dia berlaku bukan di Kuala Lumpur, bukan berlaku di Malaysia, tapi berlaku di Sumatera. Jadi dalam keadaan begitu, bergegarlah Kuala Lumpur. Kuala Lumpur digegarkan oleh gempa bumi yang amat sangat, bukan di Kuala Lumpur tapi di Sumatera. Jadi semua kaki tangan kerajaan mengosongkan bangunan, semua turun ramai-ramai. Barulah kita tahu adanya kaki tangan kerajaan. Kalau tidak kosong, itu yang kadang-kadang ada baiknya, ada rahmatnya dan sebagainya, saudara. Ya. Baik, saudara. Saya terima kasih kepada saudara Rio daripada Universiti Malaya yang tidak henti-henti berusaha menghantar kiriman pada kita. Menurut Rio, hari ini hari Khamis, saudara, 25 bulan Februari, dan tinggal lagi 37 hari kita akan menggamit kehadiran lembayung Ramadan Al-Mubarak, saudara. Kemudian hari ini juga adalah hari yang ke-709. Hari yang ke-709 kita dijengah oleh virus corona. Masih lagi belum ada keredaan, saudara. Menurut saudara Rio, peningkatan begitu ketara. Bahawa semalam, laporan yang ada ini semalam, sebab Kementerian Kesihatan dia bagi sehari, bukan hari ini. Semalam kenaikannya begitu tinggi, saudara. Merupakan rekod tertinggi dalam sejarah negara kita, iaitu jangkitan semalam adalah 32,070 orang warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Sebab itu saya katakan kita harus waspada, kita harus sentiasa menjaga kebersihan diri, dan kalau boleh jangan keluar rumah, jaga penjarakan sosial dan sebagainya, saudara. Dengan angka 32,070 orang itu, artinya sudah 3,337,227 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona, saudara.
ini bukan angka yang sedikit saudara, angka yang terlalu tinggi. Ya, mengikut laporan juga Perlis semalam 262 jangkitannya, di Kedah ada 2,579. Tak cantik, cek. Begitu juga di Pulau Pinang 2,575, tak berkurangan, tak ceroy. Di Perak, yuk apa hal? Yuk Mika, carilah jalan yuk. Walaupun saya di Johor tak lupa. Dialog orang Perak ni kita tak lupa saudara. Di Perak 1,552 yuk, tinggi. Manalah yuk apa ni one labor kita ni tak jerit-jerit ke? Di Selangor masih pada angka 7,458 orang warga Selangor yang dijangkiti oleh virus corona, menjadikan hari ini di Selangor jumlah terkumpul 915,225 orang saudara. Kemudian di wilayah Persekutuan jangkitannya lah 2,100. Artinya di Selangor saja sehingga hari ini jumlah terkumpul sudah 1,159,000 saudara. 1 juta lebih warga Lembah Kelang yang telah dijangkiti oleh virus corona. Saudara, sebab itu teman-teman yang tinggal di sekitar Lembah Kelang berhati-hati. Di Putrajaya 120, Negeri Sembilan masih lagi pada angka 1,840 orang. Di Melaka 888. Macam mana ni meningkat ni tak turun-turun, tak susut-susut jaga kebersihan saudara. Di Johor besok adalah hari penamaan calon di Johor ni saudara. Tapi jangkitan di Johor ini agak menggetarkan kita. Kerana semalam jangkitannya adalah 2,699. Terus mencanak di Johor. Saya pun tak tahu kenapa begitu. Sebab kemarin 2,281. Semalam 2,699. Di Pahang juga naik 1,647. Di Terengganu 852 turut naik meningkat. Di Kelantan ada susut tapi angkanya 1,746. Di Sabah terus meningkat. Jagalah kesihatan orang Sabah. Hari ini 4,000, semalam 4,892. Di Labuan 444 dan di Sarawak 416. Itulah gambaran di negeri-negeri berhubung dengan jangkitan virus corona. Saya mengharapkan kalau boleh agar kita sentiasa menjaga kebersihan diri. Kerana hingga hari ini saudara, sehingga hari ini jangkitan untuk bulan Februari sudah pun menjangkau angka 384,856 orang. Saudara, sebab itu berhati-hati. Saudara, bagi saudara kalau sesuatu berlaku, sebab saya buat live ni di Keluang dan kadang-kadang internetnya tak begitu jelas saudara, kalau terputus-putus masuk ke segmen Instagram saudara, sila like and share dalam Instagram juga saya buat secara live. Baik saudara, kita masuk segmen e-commerce. Kalau boleh tolonglah tutup kipas angin ni, sejuk ni. Kalau boleh tutup kipas angin, sejuk. Saya tak tahan kipas angin. Ketor yo. Maklum sajalah di Keluang kan. Okey saudara, kita masuk segmen e-commerce. Jangan lupa kalau saudara punya produk, hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Virus corona juga meniaga juga saudara. Bulan apa sekarang ni di orang Johor sedang sibuk berkempen juga. Al-Azhar jangan lupa al-bakurnya, iaitu haruman setangi bakur dan wangi-wangian saudara. Juga produk ibunya rendang tok dan bahulu berdal. Samping itu dia ada gula O yang untuk menjaga kesihatan. Gula O adalah tanpa kalori. Kalau tak dapat berhubung dengan Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah. Siti Farehah di talian 017-711-4300. Saudara, kalau Siti Farehah jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Saudara juga yang tinggal di Makelang boleh berhubung dengan Syauqi untuk mendapat bekalan buah-buahan. Hubungi beliau di 012-357-5703.
buah-buahan grade A, anggur, cherry, apa ini, kiwi dan sebagainya, harganya murah saudara. Dan buah-buahan terus sampai ke rumah anda. Jangan lupa juga iaitu popiah sira Lady Maria. Popiah sira Lady Maria ini memang sedap kegemaran saya, rasanya pedas, rangup, manis, makan tak terasa pun masa berlalu habis sebalang saudara. Sila hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Dan akhir sekali iaitu produk Puan Ella Zila di talian 012-412-3767. Ella Zila dia memasarkan telekung Cinta Fatimah. Di samping itu ada juga dia punya produk iaitu minyak saca inci yang kaya dengan omega 3, omega 6, omega 9. Baik untuk kesihatan kalau makanan tambahan untuk rawatan kanser, jantung, kecil manis, darah tinggi dan kolesterol. Okey saudara, usai e-commerce, kita masuk seketika naluri kehidupan. Kerana Rasulullah SAW bersabda saudara, barang siapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah SWT, maka Allah akan memberinya ganti yang lebih baik. Kalau kita meninggalkan sesuatu demi Allah, maka Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik untuk kita saudara. Jadi untuk itu bagi mereka yang ada kesempatan, yang sentiasa beriman kepada Allah SWT, ikutlah sunat Rasulullah, itu sentiasa mengerjakan amal soleh supaya diberikan syurga untuk diwarisi. Kerana firman Allah SWT maksudnya kalau kita mendapat kesempatan berada di syurga nanti, inilah syurga yang diberikan kepada kamu mewarisinya disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Sama-samalah kita saudara berusaha untuk menuju untuk berada dalam suasana Firdausi. Saudara, samping itu amalkanlah. Jangan lupa kita istighfar sekurang-kurangnya 1 kali sehari. Kita selawat pada baginda Rasulullah SAW 1 kali sekali. Dan antara selawat ini zikir kita ialah subhanallah wa bihamdi 1 kali. Saudara, usai naluri kehidupan, jadikanlah sebagai pakaian kita harian kita saudara. Baik, kita masuk segmen Mutiara Kata saudara. Ini kiriman sahabat saya, saudara Hibil. Cikgu Hibil, apa khabar Cikgu Hibil? Moga Cikgu Hibil sihat dalam alam pempencinannya. Kata Cikgu Hibil, kemuliaan manusia tidak dilihat dari apa yang dimilikinya. Kemuliaan manusia tidak dilihat dari apa yang dimilikinya, tetapi apa yang telah dipersiapkannya untuk bekal di akhirat. Ingat saudara, itulah kata-kata mutiara kiriman Cikgu Hibil. Terima kasih Cikgu Hibil untuk kita berkongsi bersama. Baik saudara, seperti biasa, salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Sama-sama, tak perlu dulu. Masih lagi penjelasan, baru intro sahabat. Jangan risau. Saudara, saya pun belum nak cerita pasal saya ada tetamu istimewa di Keluang ni saudara. Jangan risau. Tapi sebelum saya berpencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Katanya lupa saya, itu tajuk punya perbincangan kita malam ini adalah menjelang penamaan calon. Besok pagi warga UMNO di Johor akan berkumpul ramai-ramai pergi ke pusat penamaan calon, mengiringi calon-calon yang telah pun dipilih oleh parti untuk mewakili parti. Bagi saya tentulah parti UMNO. Saudara, kata Pak Nazil saudara ya, mak anda pandai menyanyi, merdu suaranya Johan dirangkul. Paku tidak akan berbunyi jika kepalanya tidak ditukul. Itu bahasa orang lama ni saudara. Sebenarnya Pak Nazir ni adalah cikgu lama dah, dia dah pencen tapi masih lagi terus bergiat dalam dunia penulisan. Saya suka ayat ini. Paku tidak akan berbunyi jika kepalanya tidak diketul. Okey. Kemudian kata Pak Nazir lagi, terjatuh bedak atas peti, tidak sengaja, kata Kak Lisa. Kalau tidak punya credibility, jangan cuba hendak berkuasa.
Kalau tidak punya harga diri, tidak punya credibility, jangan main-main dengan kuasa, saudara. Semua orang nak jadi wakil rakyat, tapi kalau tidak ada credibility, akhirnya ke laut. Ini yang jadi masalah negara kita ni. Dia tak ada layak jadi wakil rakyat, tak juga tak dapat. Bagai nak lah, ugut itu, ugut ni. Dia sanggup bertanding bebas lah, melompat parti lain lah. Tapi akhirnya, bila dah menang, apa jadi? Macam mana yang berlaku di sini? Dah menang, dah tak nak buat kerja, melompat sana, melompat sini. Itu keadaannya. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang begitu berarti. Kemudian saya juga menerima pantun daripada sahabat kita, anak muda, seorang pejuang, Zainuddin Malik. Dia sekarang ni dia kata bagi teman-teman yang mahu belajar tentang modular untuk tanaman, kemahiran pertanian dan kesusahan di iGrow. Katanya ada allowance bulanan. Selama 3 bulan dapat 400 sebulan. Pergilah ramai-ramai saudara pada iGrow di Perak Tengah. Tapi katanya sehingga 1 Mac. Saudara. Baik, kita santun pantun saudara Nordin. Katanya orang mengantuk di sorong bantal, terbuka mulut, menguap sedikit. Banyak program sudah terbatal antara COVID, ramai terjangkit. Ya, dia sebagai anak muda dia pun seriau dengan keadaan begini. Katanya lagi, tinggi sungguh pun cemara, tinggi lagi pohon bitara. Dengar di atas pulih negara, sebenar di bawah makin sengsara. Jadi orang kata, negara dah pulih semua, tapi yang di bawah rakyat yang menderita. Mereka yang lebih mengetahuinya. Saudara. Baik, terima kasih Pak Nazil, terima kasih Saudara Nordin. Jangan lupa saudara, kita santun Gedung Ilmu. Ini mutiara kata-kata saudara. Mutiara kata-kata ini adalah lapisan yang dilapaskan oleh pemimpin terdahulu. Orang tua-tua kita dahulu, pemimpin dahulu, dia mengharapkan agar kehadiran pemimpin hari ini dan akan datang hendaklah terdiri daripada mereka yang benar-benar menyantuni bangsanya. Dan pemimpin dahulu mengharapkan pimpinan hari ini tidak tergolong dari kumpulan yang hanyut. Rupanya saudara, perkataan ke laut ni dulu-dulu dah ada dah. Hanyut katanya. Kerana jika memimpin membawa hanyut, akal menyalah, perangai tak patut. Memikul beban bersungut-sungut, menjalankan tugas berlarut-larut. Menghadap lawan hatinya kecut, duduk di majlis bicaranya kusut. Dijadikan pemimpin sangat tak patut. Dijadikan induk, orang mencarut. Dijadikan tua, bawa ke laut. Dijadikan tudung, mudah diregut. Saudara, dijadikan tiang untuk kita bersandar, mudah tercabut. Memimpin umat akhirnya kelam kabut. Saudara, itu keadaannya kalau kita mendapat pemimpin yang hanyut. Jadi, saudara harus mencari pemimpin yang bukan dalam golongan orang yang hanyut. Saudara, terima kasih saudara Tan Sri Johan Jaafar atas kiriman buku yang begitu berarti pada saya untuk membolehkan saya menyantuni. Baik saudara, saya harus memberi peringatan bagi mereka yang melakukan suntingan. Live saya ini dimasukkan dalam channel YouTube dan sebagainya. Anda harus bertanggungjawab. Kerana saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan maupun komen-komen yang anda hantar. Saudara, kerana saya tak ada kemampuan. Datang tengok naik banyak itu. Tak ada kemampuan saya untuk memantau ke semua komen. Setiap tulisan anda adalah menjadi tanggungjawab anda. Saudara, ingat, ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya tidak lain tak bukan hanya sekadar untuk menjadikan tempat memberi informasi, bukan untuk melobi siapa-siapa saudara. Informasi untuk kita berkongsi apa yang berlaku pada negara kita, apa yang berlaku dalam dunia politik, dan prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, selesai masalah. Dan jika ada masalah, saudara nak tulis dan sebagainya, santunilah dengan bahasa yang baik. Jangan gunakan bahasa yang bukan bahasa bangsa kita. Kita warga Melayu yang kaya dengan adab. Orang Melayu ni kalau tak setuju, cukup dengan kerling saja pun dah dia akan merasakan tak setuju. Saudara? Baik. Bersama-sama dengan saya hari ini tetamu saudara kita. Saudara boleh buka topeng, orang nak tengok. Saudara adalah naib ketua muda. Naib Ketua Pemuda UMNO. Orangnya walaupun tak terpilih sebagai calon, tapi masih lagi memberi senyuman. Saudara Abdul Halim. Saudara Abdul Halim. Berapa lama dah jadi naib ketua muda, Lim? Satu penggal. Baru sepenggal. Saudara nak tengok macam mana orangnya? Inilah naib ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Keluang yang merupakan tiang seri dalam perjuangan bangsa kita. Apa khabar saudara?
saudara boleh bercakap pada pelayar-pelayar. Ini saudara banyak dengar ni. Sila. Berilah sepatah dua kata, Lim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kepada semua para pendengar yang bersecara langsung Ya. bersama dengan Datuk Ya. Amir Datuk Amir. Amir Hijaz Fans. Datuk Hijaz Fan. Dah, Lim. Ya. Saya ucapkan semua sentiasa dirahmati Allah SWT, Ya. dan pada hari ini sentiasa diberkati hendaknya oleh Allah SWT. Ya. Dan di mana sekalian umum pun maklum tentang di negeri Johor ini Ya. akan berlaku Pilihan Raya Negeri, Ya. iaitu pada 12 September ini Ya. akan memohon undi. Jadi pada hari ini, esok pada penamaan calon, Ya. di mana calon-calon yang bertanding di dalam kawasan Adun Negeri di negeri Johor. Ya. Dan di sini saya di Keluang ada mempunyai 2 adun. Dua adun, ya? 2 adun. iaitu 2 ke 3? Saya tengok 2. satu di Bengkibul lah. Di Bekibul dan satu lagi di Mahkota. Di Paluh bukan Di Palu bukan, dia di Parlimen Oh, Paluh sebelah lagi. Okey. Jadi kita di Keluang 2 adun, iaitu yang pertama di Bekibul dan juga di Mahkota. Di Mahkota inilah khususnya majoritinya 60% orang Melayu. Oh, di Don itu, Don Di Mahkota. Mahkota. Ya. Dan tapi di Bekibul Melayu dalam 38% saja. Di mana tahun PRU 14 yang lalu kita di dua don di Keluang ini, Mahkota dan juga Megibul telah Tewas. Kepada Terimalah hakikat saudara ketua dan ketua muda. Ya, betul. Dia masalahnya kalau orang ni bila dia tewas, dia tak mau mengaku tewas. Jadi bila nak membaiki diri. Kalau kita tewas, kita mengaku kita tewas. Kita barulah boleh bangkit. Jadi masalahnya kita tewas tak mahu tewas, kata rasa kita handal lagi. Itu masalah lah. Tak gitu saudara. Ya, betul. Ya, Jadi sekarang hari kita kena perbetulkan balik, perbaiki apa yang kesilapan ataupun sebab penyebab kekalahan kita yang Ya. kena bersama dan sentiasa tidak menyalahi sesiapa pun kalau hendak kita untuk kita menaik bangkit kembali. Ya. Jadi pada esok itu penamaan calon di Dewan Kota pun dan di Megibul telah pun dapat wakil daripada pihak Barisan Nasional, di mana di Megibul yang diwakili oleh komponen MCA, iaitu Kelly Chai Pei namanya. Ini jawatan kuasa MCA. Dan di Mahkota dicalonkan Ketua Wanita Bahagian, iaitu Datuk Sharifah Azizah. Beliau juga pada yang lalu bekas YB di Penawar. Dia bekas di luar negeri di Penawar, Kota Tinggi. Jadi beliau berhijrah ke sini untuk dijadikan sebagai calon mahkota lah. Ya. Saudara usia berapa tahun sekarang? Saya usia 43 tahun. Allah, tak ada chance lagi lah nak meneruskan perjuangan dan pergerakan pemuda ya. Saya pemuda ni saya warga pemuda. Kita ni sekali kaki melangkah, tidak mungkin aku akan berundur lagi. Berpatah sayap, bertongkatkan paruh. Sambunglah. Apalah pemuda Keluang ni, berpatah sayap, bertongkatkan paruh, namun kudaki juga. Itu terus di dalam terus. Sekali melangkah tidak akan berpaling lagi. Kali ini suka tak suka, mahkota kekalahannya pasti ku tebus. Itu cara dia pemuda. Ini tapi mungkin gambarnya Saleh ni dia dah musim-musim meninggalkan alam kepemudaan. Tak, saya walaupun saya dah turun pemuda, saya masih tidak lupa dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, kita akan mempertahankan bumi kita ini. Ini bumi warisan nenek moyang kita. Kita adalah warisan merdeka. Saudara Halim, kena ingat, memang kita faham. Di Keluang ini, parlimennya dulu juga adalah tempat ni MCA, Presiden MCA pernah bertanding, naib Presiden MCA pernah bertanding sebab maklum sajalah majoritinya mereka kita berkongsi kuasa. Itu yang selalu saya katakan, kalau nak berkongsi kuasa, you bertanding dalam kawasan yang majoriti warga you.
Kalau menang, baru kita duduk. Tapi kalau kalah, bye-bye lah, ke laut lah. Tak gitu. Ya, betul. Kita sokong lah sebagai orang parti. Ya. Sebab dulu Benar. pilihan raya lepas Gan Peng Siu dari Barisan Nasional kalah. Ya, kalah. Dia kalah PRU teruk. yang ke-13. PRU 14. 13. Gampen sorry, PRU 14. 14 Maaf. saudara. Dia kalah kepada Wong Siew Kee. Itu daripada Parti Keadilan Rakyat. Tapi sebenarnya bukan Parti Keadilan, itu DAP. Ya, tapi mereka bertanding di bawah lambang PKR. Tapi tidak tahun ini. Tahun ini kalau mereka bertanding, kalau DAP lah. Dia yang saya nampak lah semasa PRU 14 yang lalu. Kita sebenarnya rata-rata orang muda lah. Ya. Yang majoriti 48% yang mengundi dalam pilihan raya telah tertipu ataupun di apa ni orang cakap paling mudah ceritanya dikencing. Dipersonakan oleh janji-janji yang tidak ditunaikan. Seperti bulan dah minta janjikan tol free dan juga PTPTN akan dihapuskan. Jadi ini mengamburi anak muda, pengundi anak muda itu sendiri. Dan juga umumnya masyarakat sekalian jugalah berbagai janji yang telah mereka janjikan tapi akhirnya mereka tipu dan ditunaikan. Ini sebenarnya mereka kali ini saya berserulah pada semua orang muda dan juga mana yang baru mengundi secara automatik di Negeri Johor nanti ni, minta terus kembalikan balik pada mandat kepada Barisan Nasional. Kerana Barisan Nasional ni yang lebih satu parti yang kukuh untuk menjadikan pentadbiran negara. Maksudnya kita dah 60 tahun menjadi sebuah negara yang maju di dalam Asia Tenggara dan juga di seluruh dunia lah. Jadi saya minta untuk kita lebih maju lagi pada masa akan datang ataupun lebih berjaya di mata dunia, perlu kita beri satu sokongan yang padu ataupun satu sokongan yang sebulat suara kepada Barisan Nasional. Untuk kita mengembalikan era kemajuan negara pada masa akan datang, insya-Allah. Itu suara daripada Naib Ketua Muda. Saya lupa, ni kena intro dulu. Malam sajalah saya sebenarnya saya malam ni bersiaran. Saya bersiaran ni Bandar Keluang. Di Keluang Johor. Iaitu bertempat di bangunan persekutuan. Dia bukan persatuan, Persekutuan Melayu Keluang. Walaupun di sini majoriti penduduknya bukan Melayu, tapi jiwa mereka, semangat mereka begitu kental mempertahankan, menggabungkan warga bangsa kita. Dan ada dewan sampai sekarang ni, Dewan Kayu ya. Dewan Kayu ini asalnya diasaskan oleh Allahyarham Datuk Syed Zain, itu ayahanda kepada calon yang bertanding di kawasan ini. Ini adalah merupakan pengasas kepada pertubuhan. Ya. Asas Kapten Ahmad. Yes, pengasasnya. Dan hari ini bangunan itu masih kekal lagi dipertahankan. Dan kalau saudara datang ke Bandar Keluang ni, sebelah saja Dewan Persekutuan Melayu Keluang ini saudara. Jangan lupa singgah di kedai. Saya panggil dia Pak Karim, walaupun Haji Ismail. Saya panggil ni gerai Pak Karim di sini the best. Kalau saudara nak cari mi kari, saudara nak cari sup kaki kambing. Alamak saudara, berpeluh saya makan tadi. Merah saudara, merah menyala. Saudara boleh datang ke Keluang. Jangan lupa carilah, saya pesan satu saja. Pertama sekali mi kari, saya sebut mi kari Pak Karim, dan juga dengan dia punya sup kambing merah. Sup kambing ini makanan selalu makan dengan roti Perancis. Kenapa dipanggil roti Perancis? Itu wallahu alam bisawab. Keras bagan arak. Orang Perancis ni gamaknya disuka yang keras-keras. Memang sedap saya. Saya dah makan. Jadi saya orang kata sedap sehingga bukan menjilat jari, menggigit bibir saya. Okeylah. Jadi sebab tu saya malam ini kita bersama dengan Saudara Halim, Naib Ketua Pemuda, kita nak membicarakan soal politik Keluang. Pilihan raya yang dulu kita melihat calon di sini adalah Datuk Mak Jais Sardi, sahabat saya. Zaman kami dalam pergerakan pemuda dulu, Saudara Mak Jais ini beliau orang baik. Tapi apa nak buat? Sebab janji 1000 mimpi.
Bagai dikata kau. Jadi akhirnya orang tidak mempercayai lagi waktu itu, saudara. Dan beliau tewas kepada saudara Mat Said bin Junid. Bertanding di bawah lambangnya adalah lambang Parti Keadilan. Kemudian juga calon di sini adalah calon PAS. Saudara. Tapi akhirnya sebab dia bertanding, sebenarnya dia adalah ahli warga amanah, tapi mungkin gamaknya tutang budi dengan Parti Keadilan, dia pun melompat. Akhirnya di Keluang ini juga ada calon-calon yang melompat. Jadi saudara, bukan saya tak mau memperkecilkan parti lain saudara. Ini realitinya. Seandainya kalau mereka memilih orang yang parti yang tak ada akar umbi. UMNO ni dia punya menyerap, dia seperti pohon angsana. Pohonnya tegap, akarnya menyerap ke bawah. Jadi kalaulah lepas pilihan raya, walaupun UMNO tewas dalam pilihan raya dulu, masih lagi pimpinannya dapat mengulurkan bantuan. Masih lagi boleh bagi servis. Kalau ada rumah kebakaran, ada tempat mengadu. Tapi bagaimana dengan calon yang lalu? Mana perginya orang macam Hasbullah Najib. Sebelum nak bertanding, undilah saya akan berjuang. Tapi sekarang bila berlaku banjir, berlaku apa, hilang. Dan rakyat kawasan nak cari di mana? Adalah dia punya ranting berapa banyak sangat. Dan kali ini saya melihat dalam kawasan ini juga satu benda yang agak mengecewakan saya. Ini saya nak berkongsi dengan saudara Naib, Ketua Pergerakan Pemuda. Saya lihat pertandingan kali ini, saya majoriti kawasan Melayu, penghuni Melayu, dan inilah tahunnya yang paling teruk Melayu sama Melayu berebut kuasa. Yang diorang kata UMNO ni gila kuasa. Tapi sekarang ni contohnya di mahkota, kabarnya Datuk Sharifah, saudara Muhammad Tajuddin Cik Man daripada Amanah, kemudian saudara Makno Linggan daripada PN, kemudian ada calon lain lagi, ada 2 lagi, 5 calon dan ini orang Melayu. Kalau nak katakan UMNO ini gila kuasa, tak payahlah, biarlah je UMNO seorang aja bertanding. Kalau tetapi dah ramai sangat bertanding. Dan saya melihat saudara, kalau bila besok saya akan pergi ke Kemelah, saya akan pergi ke Muar, saya akan pergi ke seluruh bahagian. Saya melihat untuk Johor kali ini, saya pun hairan. Kenapakah inilah tahunnya kita melihat perpecahan bangsa yang begitu teruk. Adanya parti UMNO, adanya parti Keadilan, adanya parti PBM, adanya parti Amanah, adanya parti Pejuang, adanya 1001 babe. Tiba-tiba putera pun masuk, warisan dari Sabah pun datang. Apakah kita ini bumi perbalahan? Bertahun lamanya kita diperintah oleh penjajah, baru 60 tahun merdeka, baru nak merasa sedikit nikmat, kita sudah mula berbalah sama sendiri. Saya minta apa pandangan Naib Ketua Pemuda ni? Sila bagi pandangan. Kuat sikit suara, jangan lembut-lembut saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Okey, pandangan saya tentang banyaknya parti-parti Melayu yang tumbuh di negara kita ni, sebenarnya adalah daripada sikap individu yang mempunyai pengikut yang tidak berpuas hati. Ini yang sikap, yang perasaan yang ini yang jadinya timbul di parti yang banyak. Sedangkan kalau kita lihat parti Melayu yang betul-betul yang kita kata ni parti UMNO, parti UMNO bukannya lahir daripada individu. Ni Roza ada loh, hai dia mana ni? Roza dia kata semua nak jadi pemimpin. Semua nak jadi pemimpin. Betul. Jadi parti Melayu, parti UMNO ditubuhkan bukan kerana individu ataupun daripada sekolongan jalanan ataupun daripada perhimpunan daripada luar. Dia ditubuhnya daripada Istana Negara, Istana Negeri Johor, ataupun dapatnya mandat ataupun dapat persetujuan daripada Sultan Johor, iaitu Ketua Negeri Agama Islam Negeri Johor. Inilah satu iktiraf yang amat besar dan yang terbaik yang dibuat oleh orang Melayu. Inilah partinya. Tetapi apabila parti UMNO itu ditubuhkan dan berlaku selepas kemerdekaan kita 1957 dah dapat merdeka, tetapi berlaku lagi ketidakpuashatian yang pertama, iaitu di mana PAS orang yang iaitu semasa itu dalam pemilihan UMNO berlakunya pemilihan dan kalah hanya pemimpin ketika itu dan menubuhkan satu parti Melayu juga, iaitu PAS. Kerana individu tadi yang mempunyai sokongan yang bilangan yang golongan yang sebelah lagi. Jadi selepas peringkat itu
Sehingga selepas tu tubuh lagi Parti Semangat 46. Ya. Dan tubuh lagi Parti Keadilan, Ya. Datuk Anwar Ibrahim. Ya. Kerana tewas daripada pemilihan ataupun dipecat oleh Jatuh Kuasa UMNO Ya. ketika itu. Dan tubuh Yang memecat dia Dr. Mahathir. Tun Mahathir lah. Betul Yang benda lembaga bersatu pula. disiplin lah daripada UMNO itu sendiri. Ya. Dan sikap ataupun tata tertib beliau sendiri. Hmm. Jadi menubuhkan satu parti keadilan. Ya. Kerana tidak puas hati jadi. Ya. Kemudian tubuh lagi parti amanah daripada PAS tadi, tidak puas hati juga. Dia tak puas hati dengan amanah. Sekarang ni amanah dia tak puas hati dengan PAS. Dia bukan tak puas hati dengan UMNO. Ya, betul. Ini parti Melayu juga. Parti amanah tu Melayu juga. Ya. Dan tubuh lagi parti yang terbaru yang terkini Pejuang. Pun parti Melayu juga yang tidak puas hati daripada mantan Perdana Menteri kita, iaitu Tun Mahathir. Kemudian yang terbaru parti Muda pun segelintirnya orang muda. Ya, kononnya orang muda lah. Orang muda, peratusnya banyak yang Melayu. Ya. Inilah sebab-sebabnya. Ada lagi. Dan parti Warisan, Ada lagi. parti Putra, Ada lagi. parti Cinta Malaysia dan Parti Bangsa Malaysia kononnya. konon parti Bangsa Malaysia. Tak habis-habis berparti-parti. Buat parti Tupperware lah lepas ni saya ingat. Dia ini sebenarnya kadang dia tidak fahaman ataupun orang yang mengikuti tentang parti-parti yang tadi ni, dia tidak mengetahui kefahaman tentang politik dia sendiri. Apakah saudara bersetuju? Okey, saya nak tanya dengan saudara ni. Kadang-kadang ni mereka ni juga kerana tak puas hati. Kerana ketiadaan kesetiaan. Ya. Berbeza dengan warga UMNO yang setia. Walaupun tak terpilih sebagai calon, macam Saudara Halim ni lah ya jadi calon, bukan? Tapi walaupun tak terpilih, tapi tetap setia. Walaupun kita kalah, kita tetap setia. Kasih sayang kita pada parti, kita tak akan meninggalkan parti. Jadi mereka ni kebanyakannya DNA-nya DNA UMNO. Jangan menolak realitinya. Tapi kalau mereka daripada DNA UMNO, tubuh parti, artinya mereka gila kuasa. Lepas tu tuduh UMNO yang gila kuasa. Inilah sikap mereka. Yang pemimpin-pemimpin seperti ini. Yang walaupun mereka keluar parti daripada UMNO pun meluburkan parti, tapi parti mereka pun berpecah lagi. Betul. Inilah sebenarnya gila kuasa lah orang cakap. Kalau nak kata gila kuasa. Nah, satu lagi. Tadi Saudara Halim ada sebut tadi pasal PAS. Saya dah malas nak sebut dah. Sebab saya bersimpati dengan teman-teman kita, rakan-rakan kita dalam parti PAS. Perjuangan mereka syumur. Mereka berjuang demi agama untuk melihat, menegakkan syiar Islam. Memang kita santuni mereka. Tapi lebay-lebay yang ada di atas tu. Contohnya hari ni, apakah dari Saudara Halim setuju bila lebay nombor 1 dia kata bahawa dia dah berbaik, PAS berbaik dengan PBM sebelum wujudnya Piagam Muafakat Nasional. Tak betul. Ini saya kata dia ni pun dah ikut Dr. Mahathir ke nyanyuk ke? Dari segi PAS ni yang kita nampak, dahulu mereka pemimpinnya datang daripada UMNO, tidak puas hati, pecah tubuhnya PAS. Apabila dah tubuhnya PAS, mereka pernah bersama dengan parti DAP. Bukan tak pernah. Pernah bersama dengan parti DAP pada PRU yang ke-13, tak silap saya. Untuk kononnya dapat sokongan daripada pihak kaum yang Cina, tetapi apabila mereka bersama dengan DAP, mereka keluar juga lagi. Dah dapat kuasa pun tidak dapat kuasa juga. Apabila kini mereka pun tewas pada PRU 14, tapi mereka bersama UMNO, bersama dengan UMNO kerana Muafakat Nasional tadi. Kerana kita tidak puas hati PH telah. Saudara Halim ada di Kuala Lumpur tak masa tu? Ada. Menangis tak waktu tu? Menangislah. Kita rasalah air mata kita dah sia-sia lah. Islam semasa tu ketika itu baru sedar dan tahu bagaimana agama mereka, pendidikan mereka dan juga ataupun keistimewaan orang Melayu itu telah diambil, ditarik sikit-sikit ataupun diuji. Saya tak mau melebarkan nanti orang kata kita resis. Betul. Kan? Sebenarnya inilah yang mereka sedar. Kemudian PAS dan UMNO berbaik untuk menjadikan satu ummah, penyatuan ummah. Jadi dinamakan Muafakat Nasional. Apabila kerananya sebabnya Muafakat Nasional terjalin, terjatuhlah kerajaan PAS tu sendiri. Kerana kekuatan UMNO dengan PAS tadi. Apabila kerajaan PAS dah dijatuhkan, kemudian ingin membina satu kerajaan yang baru, iaitu Kerajaan Perikatan Nasional. Kena ingat
UMNO hanyalah untuk membantu menyokong untuk menghidupkan sini ummah tu kerana menyelamatkan negara ketika Ya, itu. sebab tuntutan UMNO kita nak adakan pilihan raya. Ya, betul. Tetapi tidak boleh Agong ketika itu minta dapatkan betul. satu pemimpin yang boleh kita menjadikan Perdana Menteri ketika itu. Jadi dengan sepakatnya UMNO berfungsi bersama dengan PBM dan juga PAS untuk menubuhkan satu kerajaan Perikatan Nasional. Atas nama Perikatan Nasional. Ya, atas Kononnya perikatan. Tetapi apabila kerajaan itu berjalan dengan dalam satu tempoh yang 1 tahun, PAS pula lupa yang mereka ni telah bersama dengan UMNO dahulu, baru dah dapat kerajaan Perikatan Nasional. Kini mereka tinggalkan UMNO pula untuk bersama dengan Perikatan Nasional. Saya yakin Datuk Saudara Halim ini adalah pemimpin akar umbi. Saudara Halim adalah pemimpin di Keluang ini dapat menyelami kehidupan rakyat. Bila rakyat dikurung selama setahun. Saya tadi lalu sekitar pekan besar juga bandar Keluang ni besar. Ya. Kemudian saya tengok satu benda yang amat menyedihkan saya apabila kedai-kedai masih ditutup, tulet dan sebagainya. Sebab itulah saya yakin warga bukan Melayu pun sudah mula dapat merasai. Mereka memilih pada mulanya memilih Pakatan Harapan. Tapi akhirnya nak cari makan pun hilang harapannya. Kemudian dia mengharapkan adanya Perikatan Nasional. Bolehlah menjana sesuatu. Dengan serangan COVID, kegagalan pimpinan untuk menangani ekonomi, dan akhirnya kedai-kedai terpaksa ditutup, mereka penuh dalam penderitaan. Ini realiti saudara. Saudara nak marah dengan saya, pelayar-pelayar boleh marah. Saya bercakap yang benar. Mungkinlah saya dah cakap bahawa Halim, you kena tengok. Ini kadang-kadang yang datang ni dalam pelayar ni banyak. Saya kena santun ni. Mereka kawan-kawan kita. Ada daripada Parti PAS, ada daripada PKR, ada daripada DAP datang. Berjuang ramai ni macam-macam. Jadi jangan kita bertelagah sama kita, tapi kita harus menceritakan yang benar. Tiada yang benar melainkan yang benar belaka. Cerita yang benar. Ya, supaya kali ini sebab Johor kali ini penting. Saya tengok kalau tidak tuanku tak seolah-olah Tengku Mahkota tak campur tangan. Tapi memang istana tak akan berpolitik kan. Tapi saya tengok kali ini nampaknya tuanku menzahirkan harapan yang teramat tinggi supaya ekonomi Johor ini dapat dipulihkan. Bagi dia tentu tahu apa yang berlaku pada rakyatnya. Bagi dia adalah payung kepada rakyat bangsa Johor ini. Johor ni saya nak bagi jelaskan. Di Johor ini mereka tidak panggil warga ataupun orang Johor. Dia ada tu, itu orang Johor. Kalau tak ada itu bukan orang Johor. Orang Johor dia panggil mereka adalah bangsa Johor. Dan saya melihat culipan, kalau saya baca tulisan daripada Tengku Mahkota, memang bagi dia terlalu prihatin tentang kehidupan sukarnya bangsa Johor di sini, yang kalau yang dalam Felda pun bermasalah, kalau yang berniaga. Saya tengok tadi di sekitar persekitaran Kelang ni, Keluang, saya tengok banyak kedai. Deretan tu hari ini saya rasa yang buka kedai 3-4 kedai je buka. Lain tutup. Adalah satu jalan, jalan utama, jalan nombor 2, jalan nombor 3. Saudara boleh bertandang ke Keluang. Saudara akan memerhatikan bagaimana kehidupan di Keluang ini begitu. Saya amat bersimpati. Sebab itu saya berkeyakinan warga bukan Melayu pun kali ini mereka nak make a comeback kerana kehancuran ekonomi. Masyarakat Cina dia tak fikir lain, dia nak tengok boleh cari makan saja. Wah boleh cari makan, wah punya anak boleh sekolah. Tadi saya bercakap dengan calon tadi. Wah boleh cari makan, wah punya anak boleh sekolah, keselamatan okey, wah sokonglah siapa pun. Tapi saya nampak begitulah keadaan ini. Okey, saudara, cuma saya nak tanya pada Saudara Halim sebab besok adalah hari penamaan calon. Itu penting, saudara. Kalau calon tak dapat ditolak kertas pencalonan, tak payahlah. Saudara mana ni? Saudara Ikhwan Yaakob. Kalau boleh setuju konsep bangsa Johor, kenapa tolak konsep bangsa Malaysia? Ini persoalan yang sukar untuk saya jawab sebab orang Johor, mereka mengatakan mereka bangsa Johor. Dalam keadaan begini, tapi kalau saudara pergi ke Muar, dia tak kata dia orang Johor, dia kata dia orang Muar. Sebab sejarahnya Muar itu asal mereka adalah pelarian daripada istana Melaka yang diburu oleh tentera-tentera Sepanyol yang menjajah bumi kita ini. Saudara sedih kalau ikut perjalanan bangsa kita
bila kita tertawan oleh puak-puak penjajah daripada negara atas angin. Orang tu panggil negeri atas angin. Maka kita menjadi bangsa yang cukup hina. Kita dijajah oleh bangsa silih berganti. Daripada Sepanyol, daripada Portugis, daripada Belanda, Belanda tukar pada Inggeris, Inggeris tukar pada Jepun, Jepun tukar pada komunis, tukar balik pada Inggeris. Dan ini pentingnya, kebangkitan warga bangsa kita dalam mencernakan arti kemerdekaan. Setelah kita mencapai kemerdekaan, sebelum itu UMNO menuntut agar maruah martabat Raja-Raja Melayu ini dikembalikan. Sebab itu UMNO menolak tuntutan Melayu Union. Saya terpaksa menceritakan latar ini saudara. Mungkin anak-anak saya, adik-adik saya yang kadang-kadang mereka kurang mengerti tentang perjalanan politik negara kita. Mereka lahir selepas merdeka. Saya lahir pasca kemerdekaan. Saya melihat bagaimana kemiskinan membelit warga bangsa kita. Nak makan satu sehari 2 kali itu kira kata is a big dream lah. Ibu bapa kita jalan raya tak ada, apa pun tak ada. Saudara jangan lupa, jangan dinafikan. Saya bersetuju dengan anda apabila anda katakan kerajaan mesti buat jalan raya. Setuju. Sebab itu saya utarakan kenapa di Sabah tak buat jalan raya sebenarnya. Bagaimana kedudukan kehidupan waktu dulu. Air kita ambil dari perigi, kurik tanah apa semua. Bila datang musim kemarau tak ada air. Tapi dengan adanya kerajaan yang stabil, maka ada prasarana, ada air, bekalan air, petik di tepi tongah menyalur, kata orang Negeri Sembilan. Ini benda ni tidak kita mimpikan waktu kita dijajah. Dan kalau saudara nak lihat, silalah bertandang ke Sabah ataupun ke Sarawak. Saudara akan melihat bagaimana sukarnya. Sebab itu saya masih lagi memberi kritikan. Orang nak marah dengan saya, marahlah saya kata. Sebab bila saya sampai ke Sabah, saya kecewa dan saya sedih. Bagaimana pimpinan di Sabah dan Sarawak masih gagal untuk mendatangkan bekalan air secukupnya. Sebab itu kalau saudara pergilah ke kawasan-kawasan, desa-desa, perkampungan di Sabah dan Sarawak, mereka menadah air dengan tong-tong biru. Saya sedih. Dan bukan hanya begitu saudara, di Kelantan pun saya nak bagi tahu, masih lagi disajikan air teh tarik. Air pun tak mampu dirawat. Sebab itu saya katakan, trylah berusaha supaya kita mewujudkan satu kestabilan. Saya tak kata Barisan Nasional yang terbaik. Yang terbaik Allah SWT. Bagi saya, Barisan Nasional, saya melihat, sebab saya lahir pasca kemerdekaan. Pergi ke sekolah jalan kaki, kaya basikal, jalan pun tak ada, berdebu. Tuhan aja yang tahu. Kalau musim hujan begini, saudara, kita kaya basikal tu kita ada kena bawa kayu, nak tolak selut-selut yang melekat dekat Mat Gad. Baju tu tak ceritalah. Dan itu pun pakaian saya selai. Balik rumah basah-basah tu, basuh, diam dekat api. Besok pergi ke sekolah, berwasap. Jadi saya melihat dan saya merasai bagaimana kehidupan kita. Tetapi anak-anak saya, cucu-cucu saya ke sekolah hari ini dengan kereta, datang dengan Mercedes lah, dengan kereta banyaklah, Proton lah, macam-macam kereta. Mereka datang, ada yang datang dengan supir. Jauh berbeza. Dan bila mereka membesar, mereka menjadi dewasa, membawa satu era, konon-kononnya mau membawa satu pemikiran baru. Tolaklah UMNO. Karenanya kononnya UMNO ni parti korup. Katanya kononnya UMNO ini parti projek. Saya tak nafikan. Jangan saya marah dengan saya. Memang saya tak nafikan. Tapi itu adalah individu, bukan parti. Parti jelas dasarnya. Kalau UMNO dari rakyat untuk rakyat. Dia tak ada kiri kanan. Tapi pimpinan. Kalau yang korup mereka lah. Jadi terpulanglah pada mahkamah dan sebagainya. Bagi saya melihat kepentingan warga bangsa kita, terutama bangsa Johor, mesti mewujudkan satu kepaduan, kesatuan yang di mana kita tak mampu lagi untuk berpecah belah. Sebab itu saya nak tanya saudara, bagaimana persiapan pemuda-pemuda di Keluang dalam menyantuni pilihan raya yang mendatang. Silakan saudara Lim. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana di Keluang kita sentiasa mengadakan banyak perjumpaan kepada anak-anak muda, tak kira di tempat awam seperti kedai restoran, kedai makan dan juga di tempat-tempat rekreasi untuk memberi keterangan apa yang telah berlaku
kenapa pilihan raya diadakan, PRN diadakan. Dan itu sebab-sebabnya kita sentiasa bersama dengan anak muda, segi aktiviti program pun sentiasa juga untuk kita rapatkan dengan mereka. Ya, memberi penjelasan. Memberi penjelasan. Yang nampak di hari ini kita berkempen PRN di Johor ni secara SOP. Seperti PRU 14. Kita banyak kegangan dan SOP dan perlu banyak yang memerlukan media massa ataupun multimedia untuk kita sampaikan maklumat-maklumat kepada pengundi-pengundi yang mengundi di dalam negeri Johor ini. Seperti mengadakan satu live talk macam ini ke, ataupun mengadakan WhatsApp, ataupun mengadakan satu live secara langsung dengan tokoh-tokoh yang lama dan yang baru. Rasa kita mengadakan secara memberi penerangan mengenai tentang keutamaan pilihan raya negeri Johor ini. Ni soalan Cepu Mas. Ya, okey. Cepu Mas saya tanya ni, dari hati ke hati ni. Setara bila masuk politik, dah dipilih sebagai naib ketua pemuda apa semua, kalau nak kata tak ada niat, tak ada hasrat, tak ada impian tu bohonglah ya. Teringin jugalah kalau dapat dicalonkan. Tetapi bila saudara tidak dicalonkan, saudara tak dipilih, sedangkan ambil pula anak Datuk Syed Zain bertanding semula di sini, daripada Penawar bertanding di sini, apa perasaan saudara? Okey, dia seperti mana yang kita ada penyokong, dukungan yang mana yang seperti pemimpin yang lalu. Kita perlu pemimpin kita dicalonkan. Sokongan pemimpin kita dicalonkan, tetapi apabila dicalonkan tidak dapat diputamatkan. Itu seperti biasa ataupun normalnya pada semua setiap pucuk pimpinan. Ini yang saya kata tadi, kita teruskan dengan parti kita, yang kita dukung parti itu, bukan calon yang kita hendak kita bukan matlamat saya, bukan matlamat kita kepada calon tu. Walaupun calon tu adalah kita punya calon, orang yang membawa kita ataupun itulah guru kita, tetapi beliau tak dicalonkan, kita kena balik kepada parti yang kita jenjang itu. Kerana apabila kalau kita melihat calon kita kalau dicalonkan, pihak lain pun kena nyokong. Inilah kena kerjasama membantu dalam parti itu sendiri. Jangan ada yang macam pemimpin yang kita nampak keluar daripada mengajuk, keluar daripada parti itu sendiri dan buat parti baru. Gagal kerana tidak dicalonkan. Salah banyak yang kita dah nampak. Jadi saya minta kita terus menyokong parti kita, insya-Allah. Yang tak dicalonkan mungkin rezekinya lebih besar, lebih banyak pada masa akan datang. Kerana sabar tadi itulah yang kita kena jaga dan wa amilu sabirin. Adalah tu. Kadang-kadang tak dapat yang ni, Tuhan nak menunjukkan sesuatu yang lebih baik. Kan? Inilah perjuangan nama dia. Dalam perjuangan kita tak fikirkan tentang diri aku. Kan? Yang paling penting kita berjuang untuk apa? Untuk agama. Cuma saya melihat, apakah Datuk Saudara Alim setuju dengan saya? Okey. UMNO ini dinobatkan ataupun saya selalu katakan disintuk limaukan di Istana Johor. Jangan lupa ya. So lepas itu bila UMNO menghadapi masalah dalam pilihan raya lepas, suka tak suka, selepas lebih 60 tahun berkuasa, tiba-tiba UMNO ditumbangkan oleh Pakatan Harapan. Tetapi kebangkitan saya melihat memang banyak dalam pilihan raya kecil. Kita bertanding di Semenyih, kita bertanding di Kamera Highland, kita bertanding di negeri. Tetapi kebangkitan yang saya nak nyatakan ialah apabila di Tanjung Piai. Tanjung Piai adalah hujung sekali dalam satu benua, daripada tanah besar Cina sampailah ke Tanjung Piai. Dan kebangkitan itu dengan undi yang begitu besar dan bukan calonnya Melayu. Sedangkan majoriti penduduk di Tanjung Piai itu Melayu. Begitulah besarnya jiwa warga UMNO menerima siapa sahaja yang dipilih oleh parti. Yang paling penting, parti menentukan segala-galanya. Apa macam pandangan saudara? Dan sekarang ini, tahun ini, besok bermulanya penamaan calon, kita melihat begitu banyak parti-parti akan bertanding. Sebab itu saya berkeyakinan dari Johor ia datang, Johorlah yang akan mengembalikan semula martabat UMNO Barisan Nasional. Apa pandangan saudara? Ya, betul, benar. Esok adalah penamaan calon untuk calon-calon Barisan Nasional. Seperti mana calon-calon kita yang mana yang tidak dicalonkan, kita perlu balik kepada parti kita. Kita balik ala asal, kerana parti kita ni lah yang akan mendukung kita sendiri, calon kita dan kepada rakyat negara kita ni, untuk kita menggembling kepada ke arah
negara yang lebih maju pada masa akan Ya, datang. ya. Jadi saya setuju sangat, tolong kepada yang mana hendak mengembalikan kesilapan yang lalu dan mengembalikan kepada kemenangan Barisan Nasional negara ini yang akan dipimpin oleh Barisan Nasional. Pada 12 hari bulan Mac nanti, buanglah undi kepada Parti Barisan Nasional. Dia bak kata bidala Melayu, biduk lalu kiambang bertahun. Saya tidak mengatakan kesilapan masa silam. Tapi waktu itu saya pun tidak marah. Kerana waktu itu dogma, cerita orang, UMNO tu begitu, UMNO tu begini, Najib tu begini, Zahid tu begini. Boleh katakan serba tak kena lah waktu itu. Dan akhirnya rakyat beralih sokongan, bukan kesilapan, beralih sokongan nak mencuba-cuba. Sebab saya pinjam kata-kata Mak Sabu, hampa bagi aku sekali, kalau tak betul pilihan akan datang, hampa ambil lah balik. Kita ulang balik Mak Sabu. Sebab tu sekarang ni saya tengok, kerana ada calon amanah yang bertanding di mahkota ini. Kita pulangkan balik pada saudara Mak Sabu, hang datang sini buat apa? Kalau hampa dah silap, ya, awak nak bertanding lagi. Jadi ini orang kata cakap tak sopan bikin. Bukan. Sebab saya ingat kenyataan dia, hampa undilah kami sekali je. Kalau kami tak betul, hampa tukar. Dan sekarang ni kena nak tukar. Apa masalahnya? Dan sekarang ni sebab tak puas lagi berkuasa, tak puas lagi bila ada pilihan raya, dah kata kita gila kuasa. Sedangkan tempoh jeda waktu dah dekat sangat pun. Betul. Dan mereka tak faham apa yang dialami oleh sahabat kita, saudara Hasni. Saya ingat saudara kenal lah kan, sahabat pemuda. Dia datang daripada kilang pemuda dengan jiwa yang begitu besar. Dari dulu dah diasah. Dia datang dengan jiwa besar untuk membina satu negeri, untuk memperbaiki kembali ekonomi warga Johor. Sebab itu dalam kata-kata saya dengar ucapan dia nak supaya Johor kembali menjadi peneraju kepada ekonomi negara. Tak gitu? Betul. Dan sejajar dengan kendak Tengku Mahkota. Tengku Mahkota kata perbaikan segera, sebab dia tentu dapat raja maklum sajalah laporan rakyat, tuanku kami susah. Dan sekarang ini masalahnya, contohnya nak keluar duit daripada Kepulauan Wan Simenang pekerja pun terkial-kial. Datuk, saudara setuju tak setuju? Tak setuju. Sepatutnya kena keluarkan duit yang dah disimpan, bukan duit kerajaan, digunakan oleh pada rakyat itu sendiri. Ini masalahnya. Itu adalah wang simpanan mereka. Ya, dalam keadaan susah ni tak bagi, apalah salahnya? Sebenar-benarnya ada masalah yang tersembunyi. Sedikit demi sedikit kita dapat tahu. Contoh, bagaimana pelaporan Kepulauan Wan Simenang pekerja dalam institusi perbankan, ada bank yang mengalami kerugian berbilion-bilion. Ada, dan banyak lagi yang akan terselak dan tersingkap. Itu terpulanglah pada mereka, kan? Jadi saudara Alim sebagai naib ketua pemuda, saudara akan mendukung calon kita. Kalau tak betul, kita perbetulkan. Kalau yang mana terlajak, kita tegurkan. Tak gitu? Betul. Jadi harapan saudara pada calon kita macam mana? Saya tadi saya cakap dah. Dan 2-3 malam saya dah beritahu, kita tak mau lagi calon-calon yang diturunkan oleh UMNO kali ini. Tahun pertama tak ada masalah, any masalah boleh selesai. Tahun kedua slow, masuk tahun ketiga telefon hilang. Telefon kukek hilang. Masuk tahun keempat dia hantar wakil saja. Jawabnya tahun kelima hantar ke laut. Tak begitu. Kita tak mau. Saya sendiri dah bercakap dengan Presiden dan Presiden nampaknya bersetuju. Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi bersetuju kali ini menurunkan calon-calon muka-muka baru. Kita dah malas nak tengok diorang yang comot. Mereka inilah yang kontribut kepada permasalahan orang merasakan UMNO ini parti projek. UMNO itu korup, UMNO, dan kita susun semula. Tentulah generasi saudara Halim, bukan generasi saya dah pension. Kami semua nak tengok anak-anak muda untuk masa depan anak muda. Betul anak bangsa kita. Jadi kita asuh anak-anak. Bak kata bidala orang tua dulu, yang tua menyayangi yang muda. Tapi yang muda kena hormat lah orang tua. Macam saya ni orang tua. Bukanlah perlu dihormati. Paling tidak bila saya cakap tu, dengar lah. Tak gitu? Betul. Orang tua. Saudara, masa sentiasa mencemburui kita. Tak terasa saya berbual dengan naib ketua pemuda UMNO bahagian Keluang ni cepat sangat. Terasa macam lalu. Begitulah saudara. Kita menjalani waktu demi waktu. Setiap detik yang kita lalui saudara penuh dengan peristiwa. Saya tengok apa yang saudara lontarkan dalam live ini. Ada yang datang, saya tengok tu, ini datang daripada Parti Perikatan Nasional. Ada, saya kata tak apa. Wish you all best of luck.
Begitu juga saya mengharapkan saudara, be a gentleman. Kalau saya kata wish you best of luck, saya juga kena bagi tahu wish best of luck for UMNO. Jangan pula tuduh kami macam-macam, tak boleh begitu. Kita mesti fair. Dan kali ini satu dataran, lapangan yang jelas dan nyata. Kita bertanding kali ini seperti sebuah keluarga. Nak buat macam mana? Dah sampai waktunya suasana melihat perpecahan bangsa. Tetapi bagaimanapun, yakinlah saudara, ini bumi Johor. Johor memertabatkan UMNO, menintuk limaukan UMNO itu di Istana Bukit Sirin. Saya berkeyakinan pilihan raya kali ini UMNO akan mengembalikan semula, supaya istana akan mengembalikan semula di bumi Johor ini, dan Johor adalah bangsa yang tahu mengenang budi. Kerana UMNO dari rakyat untuk rakyat. Kita jumpa lagi malam esok. Cuma saya nak pesan, berkemungkinan besok kalau lewat, mungkin saya lewat bersiaran, saya ingat mungkin dalam pukul 10 sebab saya nak pergi ke Kemelah. Kabarnya Kemelah tu ada critical situation. Sedap ke? Sebab calon sana tu ada critical. Kita nak tengok kenapa jadi begitu. Apakah pilihan yang dipilih oleh pimpinan ditolak dan sebagainya. Kita nak tahu selepas penamaan calon, insya-Allah saya akan bertemu dengan teman-teman warga di Kemelah. Apa sebenarnya yang mereka harapkan. Tapi saya yakin di sini warga Keluang mereka sudah pun membulatkan hati mereka. Warga bukan Melayu, saya tengok kesan daripada kedai-kedai tutup, mereka rasa-rasanya kembalilah. Barulah dikatakan kembali ke pangkal jalan. Bukan kita menyerta ini kita nak sambut kepulangan. Tak kena Zalim. Dan saya, kita jumpa lagi malam esok. Terima kasih atas waktu yang sama bersama dengan Zalim Naib Ketua Pemuda UMNO Keluang. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Teruskan perjuangan. Terima kasih.